Okey, baru balik dari interview for job, man. So guys, hari ni apa yang kita nak borak? Dah, kau panas weh, panas. So, Assalamualaikum and selamat kembali ke channel Photo Story. So, hari ni aku nak bercakap tentang mode kamera, sama ada auto ataupun manual. So, dua mode ni antara mode-mode yang ada dalam kamera DSLR ataupun smartphone. You boleh decide you nak guna pre-default mode ataupun you nak tinkering sendiri dengan setting-setting yang ada dalam kamera. So macam yang kita semua dah tahu, kamera dengan ataupun kamera dalam smartphone dia ada mode automatic. Which is automatic mode ni mode yang di mana bila you nak ambil gambar tu, kamera punya processor ataupun sistem dah calculate dah untuk kita berapa kadar pencahayaan yang dia terima masuk dan apa setting shutter yang nak pakai ataupun apa bukaan aperture yang dia nak apply. Itu adalah mode auto. So dia auto buat calculation dan white balance apa yang nak pakai itu pun auto. Semuanya automatic calculate ataupun set by processor ataupun software kamera tu lah. So jika kita nak bandingkan mode auto dengan mode manual ni ialah mode di mana semua setting you kena buat sendiri. So macam aku dah share sebelum-sebelum ni, untuk ambil gambar dalam mode manual ni kita kena tahu 3 benda. Kita kena tahu shutter speed, kita kena tahu ISO dan kita kena tahu aperture, bukaan aperture. So lain-lain setting ni akan menghasilkan keadaan gambar yang berbeza. Kan jika kita guna ISO yang tinggi, gambar kita mungkin akan terlalu cerah. Kalau kita guna aperture yang tinggi, mungkin gambar kita akan gelap. Kalau kita guna shutter speed yang tinggi pun mungkin akan menjadikan gambar kita terlalu gelap. Jadi 3 setting ni kita kena seimbangkan. Ya, apabila kita seimbangkan, kita boleh tengok dekat light meter yang ada dalam kamera tu. Jika light meter tu berada di tengah-tengah, dan maka gambar tu mendapat kecerahan yang sekata. Jika light meter tu menunjukkan bacaan pada sebelah kanan, gambar kita akan terlalu cerah. Jika light meter menunjukkan bacaan pada sebelah kiri, itu bermakna gambar kita gelap. Jadi itu sudah sedikit sebanyak tentang auto dan manual mode on the surface lah. Jadi mode mana yang kita nak pilih untuk shooting ni? Kalau dah ada mode auto, kenapa nak pakai lagi mode manual? Okay, jawapan dia ialah mode auto ni ialah mode yang semua bacaan, aperture, shutter, ISO, light meter, white balance semua ni dah ditentukan ataupun diset oleh software dan diproses oleh hardware kamera tu lah. Tapi pada satu-satu ketika atau pada keadaan sesuatu situasi tu, mode auto ni tak menjadikan gambar yang kita nak tu cantik ataupun gambar yang seperti yang kita nak. Mode auto ni tak bermakna semuanya akan jadi cantik lah. Dan mode auto ni menjadikan seni tu dia letak tepi lah. Tiada seni untuk mode auto. So selalunya dalam mode auto, apabila situasi tu berada dalam keadaan yang tidak mendapat cahaya secukupnya, kita punya kamera punya flash dah akan automatic pop up and akan tembak flash. So ini akan menjadikan certain subjek dalam gambar kita tu mendapat cahaya yang berlebihan ataupun direct flash. Jadi itu antara kelemahan mode auto. Kadang-kadang flash ni dia buka pada waktu yang kita anggap bukan waktu yang sepatutnya dia buka. Kadang-kadang kita rasa kita tak perlukan flash, mungkin distraction. Mungkin kalau orang yang ambil gambar dalam majlis-majlis, kita tak nak flash tu mengganggu situasi ataupun majlis yang sedang berlangsung tu. Jadi pada waktu ni flash amatlah mengganggu situasi tu. So, dalam mode manual pula, kita boleh set sama ada kita nak buka flash ataupun kita tak nak buka flash. Tapi most of the time, flash tak akan buka walaupun cahaya kurang. Sebab kita boleh tinkering dengan setting tu sendiri. Kita boleh set siap-siap. Kita nak guna ISO tinggi ataupun kita nak guna aperture rendah ataupun kita nak guna shutter speed rendah. So dengan menggunakan manual mode ni, kita kawal semuanya. Kita kawal macam mana kita nak gambar tu. Kita nak dia cerah siap-siap ataupun kita nak dia gelap. Macam yang aku pernah bagi tahu sebelum ni juga, manual mode ni dia bagi kita lebih kebebasan untuk buat setting kita tu. Kalau kita nak buka aperture yang besar ataupun kecil, kita boleh set sendiri. Kalau kita mengharapkan kepada auto hanya akan buat calculation. Processor software tu akan buat calculation berapa aperture yang patut dia pakai. Kalau siapa yang guna lens yang boleh zoom ataupun kit lens, yang itu memang aperture based on lens lah. Tapi untuk siapa yang guna prime lens 50mm ke 85mm ke, aperture tu kita boleh set. Kita boleh gerak-gerakkan. Macam kit lens pun boleh kita setting juga. Tapi bila dalam mode auto ni,
dia akan pakai apa yang sesuai pada waktu tu lah kan. Mungkin dia akan pakai yang lebih tinggi, akan menyebabkan gambar kita gelap. Mungkin dia pakai rendah yang menyebabkan gambar kita terlalu cerah. Ataupun kecerahan yang dihasilkan daripada mode auto ni bukan kecerahan yang kita nak pada awal-awal. Kita anggap, kita melihat, kita membayangkan gambar kita tu hasil dia. Mode auto ni selalunya tak menjanjikan apa yang kita bayangkan itu. So dengan mengaplikasikan apa yang aku dah share sebelum ni, shutter speed, ISO dengan aperture, kita boleh main-main dengan setting ni dan unlock some of the arts dalam fotografi, some of the arts dengan cahaya kan. Kita boleh control berapa lama cahaya yang masuk dalam sensor, macam aku dah pernah share sebelum ni lah. Kadang-kadang kita tengok gambar-gambar yang diambil ni, kita nampak macam style apa semua, nampak macam ada line kan, nampak macam objek ada banyak-banyak tempat kan. Sekejap karakter tu ada kat sini, sekejap subjek tu ada kat situ, ada kat sini mata. Itu hasil daripada kita main-main dengan mode manual tadi. Kita main-main dengan aperture, shutter speed dan ISO kan. Kadang-kadang kita pernah tengok gambar yang orang panggil Milky Way kan, gambar di angkasa, gambar bintang-bintang. Gambar bintang-bintang ni adalah hasil daripada teknik kita pakai long exposure, kita panggil. Hasilnya boleh guna dengan cara manual. Sebab bintang berada jauh, kita nak sensor sentiasa buka supaya dapat capture cahaya tu. Jadi nak buka sensor yang lama, nak buka shutter speed yang lama, hanya dengan menggunakan mode manual lah. So untuk video ni aku memang mensarankan lah, siapa yang ada DSLR di rumah ataupun siapa yang ada smartphone pun, rajin-rajinlah main dengan mode manual ni. Sebab mode manual ni dia boleh unlock you punya creativity dengan macam mana you nak handle cahaya, ataupun macam mana you nak capture cahaya tu kan. You nak effect apa yang berlaku, effect macam beku ke, orang bergerak laju ke, macam panning ke. Semua ni hanya boleh guna dengan mode manual. Mode auto tak boleh. You tak boleh nak beritahu processor ataupun software tu macam mana you nak, yang you bayangkan tu, you tak boleh beritahu macam tu. So benda ni perlu praktis lah. You kena selalu praktis bermain dengan 3 benda tadi, dengan exposure triangle tu, bermain dengan ISO, shutter dengan aperture. So keep doing lah, keep experimenting dengan 3 benda ni sampai you dapat gambar yang you nak lah. Certain macam smartphone, okay, faham lah, smartphone memang agak mustahil lah untuk kita control aperture. But aperture yang dekat lens tu dia fix sebenarnya, dia kecil saja. Ada yang certain mode mungkin phone yang mahal-mahal sikit boleh control, tapi lens kecil tu dia punya range dia tu kecil saja. Jadi di samping mode full auto tadi, kamera DSLR juga dia ada lagi 2 mode yang dipanggil mode semi auto lah. Namanya dipanggil aperture priority ataupun shutter speed priority. Dalam mode aperture priority ni, kita boleh setting aperture, tapi shutter speed dia dah jadi auto. Mode shutter priority, you boleh set shutter 1 over berapa shutter, dan dia akan automatickan dia punya aperture. Dan ISO macam dan yang lain-lain bolehlah di set dengan manual. Tapi yang tadi tu auto, yang selain daripada tu auto. Dia half auto, instead of manual, full manual. Kalau yang auto tadi full auto, tapi yang ni half auto, you boleh set salah satu. So you tak perlu fikir sampai 3 parameter lah. Tak salah untuk shoot auto dan tak salah untuk shoot manual, tapi auto ni melimitkan you punya creativity. Kalau you nak rasa lebih kreatif dengan menangkap gambar ni dan seni-seni menangkap gambar ni, belajar guna manual dan main dengan 3 benda tadi tu, aperture, shutter speed, ISO. Mungkin ada satu ketika you hanya boleh shoot auto, dan mungkin ada satu ketika you hanya boleh shoot manual. So play around lah, ikut condition lah. Tapi pada most of the time manual lagi better lah, sebab you boleh set berapa you nak. Macam shutter serendah 30 saat you boleh buka, dan selaju 1/4000, ataupun model yang lebih tinggi 1/8000 shutter speed dia. Macam ISO pun samalah, serendah 100. Kalau kamera yang advance sikit serendah 50, setinggi 11,000 lah ISO punya sensor sensitivity tu. Kalau aperture ni atas lens lah, bukaan paling kecil lens auto 1.2. Ada lens manual yang 0.95 bukaan aperture kan, sekecil sampai f16, f32. Itu depend atas lens. So aku rasa itu saja kot kongsian aku kaitan dengan mode kamera ni, auto ataupun manual, mana you nak pilih. Dua-dua ada pro and cons masing-masing, tapi selalunya kalau you nak enhance you punya creativity, always go manual. Even dekat smartphone pun, aku sendiri pun akan manual. Kalau benda yang aku boleh set, aku akan set manual, supaya kreativiti kita tu boleh diguna pakai, dan kita ambil gambar, kita lah control cahaya banyak mana yang kita nak, bukan processor ataupun app kamera software tu yang tentukan. Kalau you ada apa-apa nak tanya, you boleh DM
ataupun you boleh post komen kalau aku rasa benda tu mungkin ada pencemahan idea, boleh komen kat bawah kan. Terima kasih guys.